Salam sejahtera, Cikgu Claire ucapkan kepada murid Cikgu Claire. Untuk hari ini, kita telah masuk ke bab yang baru, iaitu bab 5, jirim dalam alam. Jirim sebenarnya murid-murid sudah belajar waktu murid berada di sekolah rendah. Apakah itu jirim? Benda dalam alam kita boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jirim dan bukan jirim. Manakala jirim masih juga boleh dibahagikan kepada dua lagi, iaitu benda hidup dengan benda bukan hidup. Kebanyakan bahan-bahan dalam gambar ini merupakan jirim. Apakah itu jirim? Marilah kita lihat. Hampir semua benda hidup dan benda bukan hidup dalam alam ini adalah jirim. Antara contoh jirim yang ada di sekeliling kita ialah manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma. Ini adalah merupakan jirim benda hidup. Manakala air, tanah, batu dan udara merupakan contoh jirim bukan hidup. Apakah jirim? Jirim ialah benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Apakah itu jisim pula? Jisim bermaksud kuantiti jirim yang terkandung yang ada dalam sesuatu objek. Manakala bila kita kata jirim memenuhi ruang, bermaksud jirim mempunyai sisi padu yang tertentu seperti dalam rajah di bawah. Jirim mempunyai jisim di mana jisim dia boleh diukur menggunakan penimbang untuk mendapatkan nilai gram ataupun kilogram dia. Manakala untuk memenuhi ruangan, kita perhatikan contoh di sini. Secair ini, air ini mengisi ruangan dalam silinder penyukat. Manakala pepejal ini pula bila diletak dalam secair, secair telah naik. Secair yang naik ini, kuantiti yang naik ini merupakan isi padu bagi pepejal ini. So, batu ini memang memenuhi ruangan. Maksudnya ada isi padu. Okay, seterusnya kita akan perhatikan. Kita akan cuba satu permainan dulu sebelum kita pergi ke aktiviti 5.1. Dalam permainan ini, murid perlu mengelaskan bahan-bahan ini kepada dua kategori, iaitu jirim dan bukan jirim. Sama ada sesuatu bahan ini mempunyai jisim dan memenuhi ruangan. Aktiviti 5.1 ada di dalam buku teks kita pada muka surat 139. Tujuan aktiviti ini sebenarnya adalah membuktikan bahawa benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Di sini telah disediakan gambar raja di mana tanah ditimbang dengan menggunakan neraca tuat. Ada tak tanah mempunyai jisim? Air mempunyai jisim tidak? Tauge mempunyai jisim. So, jawapan kepada tiga-tiga soalan ini, kalau kita ukur di dalam makmal, tanah, air dan tauge memang mempunyai jisim. Bagaimana dengan ruang? Kalau kita perhatikan gambar ini, tanah diisi ke dalam beaker yang kosong. Tanah memenuhi ruangan dalam beaker kosong ini. So, tanah memenuhi ruang. Manakala air, bila diisi ke dalam beaker yang kosong, dia memenuhi ruang kosong dalam beaker, maka air juga memenuhi ruang. Manakala, kalau kita perhatikan tauge dalam mangkuk ini, dia memenuhi ruang dalam mangkuk ini. Maka, tauge memenuhi ruang. Jadi, daripada raja-raja ini, adakah tanah, air dan tauge merupakan jirim? Anak-anak, jawapannya adalah ya. Kenapa? Kerana ketiga-tiga bahan ini mempunyai jisim dan memenuhi ruang.
Di sini, tanah dengan air merupakan benda bukan hidup, manakala tauge adalah benda hidup. Bagaimana pula dengan udara yang kita ada di sekeliling kita? Adakah udara adalah satu contoh jirim? Kita tak nampak udara, kita tak boleh sentuh udara. Adakah udara adalah suatu jirim? Di sini kita akan perhatikan sama ada udara mempunyai jisim. Apa yang kita buat? Kita ambil dua belon XY yang sudah berisi dengan udara, diimbangkan pada satu batang penyedut minuman. Lepas itu, belon X dicucuk dengan pin ataupun jarum melalui pisau telefon. Apa yang akan berlaku? Kita perhatikan. Bila belon X telah dicucuk dengan pin, belon sudah bocor, udara sudah hilang. Manakala sebelah Y sini, belon masih ada udara, dia menjadi lebih berat dari contoh sebelah belon Y. Daripada aktiviti ringkas ini, kita boleh mengatakan bahawa udara mempunyai jisim. Bagaimana pula dengan sama ada udara memenuhi ruang ke tidak? Kita perhatikan raja di sini. Kita nampak ada beberapa bentuk belon yang berbeza. Murid ini tiupkan belon dengan udara. Dapati bahawa saiz belon membesar. Ini bermakna udara memenuhi ruang dalam belon ini. So, adakah udara memenuhi ruang? Jawapannya adalah ya. Seterusnya kita akan lihat jirim ada dua sifat, iaitu sifat fizik dan sifat kimia. Apakah yang dimaksudkan sebagai sifat fizik sebenarnya? Sifat fizik jirim merujuk kepada sifat jirim yang boleh terukur. Kita boleh gunakan geria manusia kita, iaitu mata, hidung, lidah untuk mengukur, ataupun kita boleh ukur dengan alat pengukur seperti neraca tuak. Itu adalah sifat fizik. Sifat fizik biasanya bergantung kepada jenis bahan yang membentuk jirim itu. Bagaimana pula dengan sifat kimia? Sifat kimia merujuk kepada sifat jirim yang mengalami perubahan kimia apabila bertindak balas dengan bahan lain. Sifat kimia bergantung kepada tindak balas yang berlaku kepada suatu bahan dan dia biasanya melibatkan bahan baharu terhasil yang mempunyai komposisi kimia yang berbeza. Dalam sini kita kena ingat sifat kimia dia menunjukkan tindak balas sesuatu bahan di mana dia telah berubah menjadi bahan yang berbeza daripada bahan asal. Untuk ini kita akan buat satu tugasan di mana murid akan cuba permainan dulu untuk membezakan antara sifat fizik dan sifat kimia jirim yang ada dalam kuis ini. Lepas itu, murid perlu mengelaskan 6 situasi di sini kepada kumpulan yang sesuai mengikut sifat kimia ataupun sifat jirim itu. Pada masa yang sama, murid kena menyatakan proses yang terlibat bagi setiap situasi ini. Untuk tugasan ini, murid perlu menghasilkan satu peta item yang sesuai untuk jawapan anda. Akhir sekali, murid boleh cuba Google Quiz ini untuk menilai kefahaman diri sendiri. Selamat mencuba.